Selamat pagi semua. Mari kita sambung dengan bab 4, lukisan berskala. Apakah hubungan antara ukuran sebenar, ukuran sebenar dengan lukisan pelbagai saiz objek? Cuba besarkan sikit. Tahukah anda peta yang terdapat dalam perisian yang dicipta untuk memudahkan perjalanan adalah dilukis mengikut suatu skala tertentu. Gambaran jarak yang ditunjukkan di antara dua buah bandar dalam perisian tersebut adalah berkadaran dengan jarak sebenar. So, contoh yang dia berikan yang ni, ini handphone anda. So, apa yang anda nampak ni sebenarnya dia lukis mengikut skala. Jadi, kita katakan jarak di antara Johor Bahru dengan Kuala Lumpur, yang dia gambarkan di sini, dia adalah guna skala 1 cm kepada 50 km. Maksudnya 1 cm di dalam peta sini, dalam handphone anda, dia mewakili 50 km. Jadi, dengan demikian anda boleh tahulah berapa jarak mereka. Seterusnya, kita lihat contoh. Raja menunjukkan lukisan yang mewakili objek PQRST. Kalau untuk lukisan berskala, kita mesti ada objek. So yang ini adalah objek kita. So yang ini adalah objek. Yang dilukis dengan saiz yang berbeza. So maksudnya ini objek. Ambil objek ini, kita akan lukis keluar beberapa jenis atau beberapa saiz image dia. So, apakah yang anda boleh nyatakan tentang saiz lukisan Raja 1, 2, 3 berbanding dengan objek PQRST? So, sekarang kita nak bandingkan ini dengan ni. So, bila anda bandingkan, kita nak tengok apa? Kita nak tengok sisi dia, panjang sisi. So, anda dapati panjang sisi ni, panjang sisi sini, kalau banding dengan PQ, dengan PT di sini, anda akan dapati mereka adalah sama. Kemudian sudut mereka adalah sama juga, 45, 45. 90, 90, 90. Ini pun sama, semua 90. So, kita katakan panjang semua sisi dan saiz semua sudut adalah sama dengan objek. Ini adalah untuk yang perbandingan Raja pertama dengan PQRST. Perbandingan antara Raja 2 dengan objek, kita lihat. Anda dapati sini sudah jadi 2. Saiz dia, 2 unit. Sini adalah 4 unit. Dia sudah kecilkan. Di sini, dia 3 unit. Di sini dia adalah 6 unit. So, sudah kecilkan. So, boleh kita tengok di sini, dia adalah kecilkan apa? Kecilkan 2 kali ganda. 4 jadi 2, 6 jadi 3. So, panjang semua sisi berkurangan dengan suatu kadar tertentu berbanding objek. Tetapi, saiz semua sudut tidak berubah. Walaupun kita punya sisi sudah jadi kecil, tapi saiz sudut masih sama lagi, 45. 90, 90, 90, semua pun sama. Jadi saiz tak ubah. Saiz sudut tak ubah. Hanya apa? Panjang sisi yang berubah. Kita bandingkan dengan apa? Raja 3 pula. So di sini anda dapati Raja 3 ni panjang sini sudah sangat panjang. Sini sudah jadi 12 unit. Sini. Ini sudah jadi 8 unit. Jadi dari 4 sudah jadi 8. Dia besar 2 kali ganda kan? 6 besar jadi 12. Jadi dia sudah besar 2 kali ganda. Tapi sudut tak membesar pun. Sudut masih sama lagi. Jadi panjang semua sisi bertambah dengan suatu kadaran tertentu berbanding objek. Tapi saiz sudut, semua sudut tidak berubah. So, apa kesimpulan yang boleh kita buat? Kesimpulannya, semua sisi lukisan pada Raja 1, 2, 3
adalah mengikut suatu skala yang berkadaran dengan objek, manakala saiz sudut tidak berubah. Maka Raja 1, 2, 3 ni ialah lukisan berskala bagi objek PQRST. Jadi ini adalah lukisan berskala. Yang ni pun lukisan berskala. Yang ni pun lukisan berskala. Okey? Jadi lukisan berskala adalah satu lukisan yang di mana kita akan ikut sesuatu kadaran. Okey? Kadaran maksudnya dia akan mengikutkan satu kadar yang sama. Contohnya besar 2 kali ganda, kecil 2 kali ganda, atau besar 3 kali ganda, kecil 3 kali ganda. Itu maksudnya dia berkadaran. Dengan tidak ubahkan apa? Tidak ubah sudut yang dalamnya. Okey, sudut pendalaman tak ubah dan dia bentuk objek tidak akan berubah. Kalau dia bentuk macam ni, dia akan balik kepada bentuk yang sama. Kalau dia bentuk dia segi 3, maka bila anda besarkan dia pun segi 3. Dia tak akan ubah. Okey, bentuk tak ubah, sudut tak ubah. Hanya panjang sisi saja yang berubah. Okey? Sambung lagi. Lukisan berskala ialah lukisan suatu objek dengan keadaan semua ukuran dalam lukisan adalah berkadaran dengan ukuran pada objek. Jadi dia katakan bahawa lukisan berskala ni adalah satu jenis lukisan di mana semua ukuran dalam lukisan dia adalah berkadaran. Yang seperti tadi saya kata, kalau dia membesar, dia akan membesar dengan kadar yang sama, iaitu membesar 2 kali ganda, 3 kali ganda. Kalau kecil pun sama. Kalau dia tak berubah, maksudnya sama balik kepada seperti objek, maka semua sisi akan sama saiz seperti objek. Jadi itulah yang kita katakan sebagai lukisan berskala. Jadi kita ada satu aktiviti, satu latihan. Okey, uji minda 4.1a. Raja di bawah menunjukkan lukisan yang mewakili objek A, B, C, D, E yang dilukis dengan saiz yang berbeza. Okey, so nyatakan raja yang merupakan lukisan berskala bagi objek A, B, C, D, E. Okey, so kita kena tengok manakah objek kita. So ini adalah objek. Okey, jadi anda bandinglah. Mana satu dia akan membesar dengan kadar yang sama, maka itu adalah apa? Itu adalah satu lukisan berskala. Okey, mari kita cuba yang ini. 1, 2, 3, sini 3 kotak. Okey, cuba cari yang di mana, yang sisi di mana kita boleh kira. 1, 2, 3, ini pun 3 unit. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sini 9 unit. So yang original, yang objek ni 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 sini. So sini 2, ini 2. Okey. Kalau anda tengok 6 dia ubah jadi 9, 2 jadi 3. Okey, bagaimana dia boleh berubah macam ini? Kita boleh tengok kadaran dia. So daripada 3, okey, sisi ini dia ubah jadi 2. Okey. Okey, ini adalah image dia. Okey, lukisan berskala 3/2. So yang bahagian sini pun 3/2. Yang bahagian sini kita ambil dia 9/6. Okey, bila anda simplify atau ringkaskan, okey, kita dapati sini 3, sini 2. Mereka masih lagi apa? Kadaran yang sama, 3/2, 3/2. So, raja pertama ini merupakan lukisan berskala. Okey, anda boleh cuba dengan raja 2. So, sini 1, ini 1. Okey, bahagian sini 1, 2, 3. Sini adalah 3 unit. Maksudnya, bahagian sini adalah 1/2. Okey, bahagian sini pun 1/2. Bahagian sini adalah 3/6. Anda boleh ringkaskan jadi 1/2. Jadi semua ini akan jadi apa? Akan jadi kadaran juga. So ini adalah betul. Okey, bagaimana dengan raja 3? Ini 1, sini 1, 1, 2, 3, 4. Ini jadi 4.
So, 1 ini adalah 1/2. 1/2 tak ada masalah. Yang ini 4/6. Bila 4/6 anda dapat 2/3. So, yang ini tak sama dengan 2 ni. Dia tak sama. Jadi, maka ini bukan lukisan berskala. Okey? Tengok lagi yang bahagian raja 4 ini. 1, 2, 3, 4. Sini ada 4 kotak. 1, 2, 3, 4. 4 unit juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, sini 12. So, 4, okey. 4 dengan 2 dapat 1/2. Bahagian sini pun 4/2 dapat 1/2. Bahagian ini kita dapat 12/6. Dapat 1, bukan 1/2 ya. 2/1. Cikgu sudah silap ya. So, ini adalah 2/1. Maksudnya adalah 2. So, ini 2. So, yang ini pun adalah 2. Okey? So, maka kita dapat apa? Satu yang keadaran. Semua sama. Maka ini adalah lukisan berskala. So, itulah cara kita lihat bagaimana kita nak tentukan dia adalah lukisan berskala. Bagaimana dengan sisi ini anda boleh cuba sendiri. Okey? Tengok adakah dia adalah satu lukisan berskala atau tidak. Jadi, yang 5 dan 6 anda boleh cuba dengan cara yang sama. Tengok sama ada mereka adalah satu lukisan berskala atau tidak. Okey, cikgu sambung lagi ya. Anda juga boleh lukiskan pada kertas grid lukisan semula. Lukis semula bentuk di bawah dengan menggunakan saiz yang sama, saiz yang lebih kecil, saiz yang lebih besar. Boleh gunakan kertas grid yang berlainan saiz untuk melukis juga. Okey. So, ini nanti cikgu akan tunjukkan apabila kita jumpa di sekolah ya. Kita sambung lagi. Bagaimana anda boleh mentafsir skala suatu lukisan berskala? So, bagaimana saya nak tafsir? Skala yang digunakan untuk melukis suatu lukisan berskala adalah mengikut nisbah ukuran lukisan berskala pada ukuran objek, iaitu skala sama dengan ukuran lukisan berskala over lukisan objek. Jadi nisbah kita boleh tulis dalam bentuk ini. So, secara lazimnya untuk lukisan berskala kita akan gunakan 1/n. 1/n bermaksud 1 unit pada lukisan berskala akan mewakili n unit pada objek. So, yang belakang ini adalah objek. Okey, yang di depan ini adalah kita punya lukisan berskala. Okey, so anda boleh cuba. Okey, kita ada satu aktiviti kat sini. Okey, apa yang dimaksudkan dengan 1/n ini? Okey, bila kita tengok gambar sini, kita ada banyak gambar. Okey, kemudian dia minta anda lengkapkan jadual di bawah. Okey, so ada raja 1, 2, 3, 4, 5. Ini lukisan berskala. Bila dia ada ada tanda koma-koma di atas tu, itu adalah lukisan berskala. Objek hanya satu sahaja. Okey, so maksudnya ini adalah objek. Okey, so sini sudah tulis dia adalah objek. So yang lain tu adalah kita kena kira. So objek sini anda kena kira apa? Kirakan dia punya kotak 1, 2, 3, 4. Jadi sini adalah 4 unit. Okey, cikgu padam sikit ya. Okey. Sini adalah 4 unit. Okey. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sini adalah 8 unit. Okey, kita kirakan sisi dia. So yang sini juga boleh kirakan. Okey, apabila anda kira, okey. Okey, dia sudah kira, tolong anda kira sini 12, sini 24. Maaf ya, terbalik. Okey, sini adalah 12. Sini adalah 24. Okey, raja 2 ni, okey, anda cuba kirakan. Bahagian sini adalah 8. Sini adalah 16. Okey.
Kemudian yang sini anda nampak ini adalah 2. Ini adalah 4. Ini senang kan? Okey. Kemudian yang raja 4 ini lagi kecil. Sini 1, sini 2. Yang raja 5 ini sini 4. Okey, sini adalah 8. Okey. Kemudian kita sudah kirakan semua ni, anda kena isikan. Isikan ke dalam sini kotak-kotak sini. Okey. So cikgu cuba isikan dulu ya. Sini 8, ini 16. Sini 2, ini 4. 1, 2, kemudian 4, 8. Okey. So ini semua sama. Ini tak ubah. Semua pun 4, 8. Kerana objek dia tak ubah. Saiz dia semua sama saja. Okey, sekarang bentuk nisbah. Bentuk nisbah ni anda kena ambil yang lukisan berskala, nisbahkan dengan anda punya objek. Okey, so 8 nisbah kepada 4. Okey, 8 nisbah kepada 4, anda kena kira seperti ni. So, maksudnya saya bahagi 8. Kerana apa? Depan saya nakkan 1. Jadi, sini nakkan 1, semua bahagi 8. 4 bahagi 8. Maka saya dapat depan 1. Ini yang saya nak. Sini 1/2. Maka tulis 1 kepada 1/2. Okey? So, yang sini adalah 16 kepada 8. Samalah cara dia 16 kepada 8. Jadi 16 kepada 8 ni saya kena bahagi dengan 16. So saya akan dapat 1 kepada 1/2. Sama 1 kepada 1/2. Okey. Yang seterusnya 2 kepada 4. So 2 kepada 4. Maka 2 bagi 2, 4 bagi 2. Maka saya akan dapat 1 kepada 2. So, sini 1 kepada 2. Okey. Sambung lagi 4 kepada 8. Okey, guna cara yang sama kira ini 1 kepada 2 juga. So, seterusnya 1 kepada 4. Ini tak payah kira 1 kepada 4. 2 kepada 8. Okey, dapat 1 kepada 4. So, yang ini adalah P tanda. Okey, ini adalah 4 kepada 4, dapatlah 1 kepada 1. Ini dapat 8 kepada 8, ini adalah 1 kepada 1. So, maksudnya Raja 5 ini adalah 1 kepada 1, Raja 4 1 kepada 4, Raja 3 1 kepada 2, Raja 2 1 kepada 1/2. Raja 1 adalah 1 kepada 1/3. Okey, so cikgu akan cuba nak isikan kat atas. Okey. So di sini Raja 1 saya. Raja 1 saya adalah 1 kepada 1/3. Okey. Raja 2 1 kepada 1/2. Raja 4 1 kepada 4. Raja 5 1 kepada 1. Okey, Raja 3 saya adalah 1 kepada 2. 1 kepada 2. Okey, apa yang cikgu nak tunjukkan? Sekarang maksudnya dari sini, okey, saya lukis sampai jadi ini, saya gunakan skala ini. Bila saya guna skala ini, you akan dapati dia sudah dibesarkan. So, ini sudah besarkan. Okey. So dari sini kita lukis. Gunakan apa? Gunakan skala ini. Okey. Bila guna skala ini pun sudah dibesarkan. So daripada objek yang original ni, sekarang lukis dia sudah jadi besar. Okey. So dengan nisbah ini. Kemudian bagi Raja 3, saya lukiskan, saya kecilkan macam ini. Okey, bila saya gunakan yang skala sini, okey, saya sudah kecilkan. Okey, kalau guna skala ini sama. Ini sudah jadi apa? Bila saya lukis dengan ni, saya sudah kecilkan juga.
Okey? Tapi dengan skala ini, okey, saya akan dapati apa? Saya akan dapati bahawa dia tak berubah, dia sama saiz. Okey, kesimpulannya, kalau yang belakang ini, kita tengok 1 kepada N. Inilah yang belakang tu N. Ini adalah N anda. Kalau N anda 1 kepada N, N anda adalah jenis yang 1/3, 1/2, 1/4. Maksudnya sekarang N adalah kurang. Okay, kurang daripada 1. So, gambar anda akan dibesarkan. Okay, gambar akan dibesarkan. Kalau N anda adalah lebih besar daripada 1. Maksudnya sekarang anda ada N2, N3, N4. Maka anda akan dapati bahawa gambar anda sekarang akan dikecilkan. Macam ini. Ini sudah dikecilkan. Sini sudah dikecilkan. Kalau N anda adalah jenis 1 kepada 1, iaitu N sama dengan 1, maka dia adalah image anda ataupun gambar anda adalah sama saiz. Jadi ini anda mesti ingat supaya anda faham apa yang kita cari tu membawa apa maksud. Kita sambung. Di sini. So, hasil daripada cetusan minda, maka kita nampaklah kalau kurang daripada 1, lebih besar. Lebih besar daripada 1, dia akan jadi lebih kecil. Kalau N sama dengan 1, maka skala adalah sama saiz. Inilah yang kita nak buat kesimpulan. Jadi, sudah tertunjuk tadi. So, seterusnya kita akan belajar bagaimana kita nak tentukan, menentukan skala ukuran objek atau ukuran lukisan berskala. Jadi, mari kita sambung. Skala adalah sama dengan ukuran lukisan berskala bahagi dengan ukuran objek. Maksudnya 1/N. So kita cuba gunakan contoh untuk kirakan. Contoh 2. Raja menunjukkan objek PQRS dan lukisan berskala P tanda, Q tanda, R tanda. So, ini bukan objek, ini adalah objek. So, bahagian ini adalah lukisan berskala. Jadi, anda kena sentiasa tahu mana satu adalah objek, mana satu adalah lukisan berskala. So sekarang soalannya, nyatakan skala yang digunakan. So, bagaimana saya nak nyatakan skala yang digunakan? Saya kena kira. Saya kena kirakan apakah skala yang digunakan. Jadi, kita cari apa? Kita nak cari panjang sisi. Cari satu sisi yang sepadan. Kalau anda ambil PS, panjang PS, maka untuk lukisan berskala, anda kena guna P tanda, S tanda. Kalau anda guna PQ, you kena guna P tanda, Q tanda. Kena sepadan. Kalau tak sepadan, jawapan akan jadi salah. So skala. You tulislah skala. Sama dengan, ambil PS. Kalau ambil PS, kita kira kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. 1, 2, 3. Sini ada 3. Jadi apa yang kita nak buat adalah kita akan ambil yang image, yang lukisan berskala 3 per objek. Objek adalah 6. Kemudian sama dengan 1/2. Maka kita tuliskan skala kita sekarang dalam bentuk nisbah. 1/2. Dapatlah jawapannya. Pilih saja mana-mana panjang sisi yang sepadan, anda akan dapat jawapan yang sama sahaja.
Okey, kita lihat contoh 2. Okey. Di mana kita sudah selesaikan dapatlah skala. Okey, contoh 3 pula. Raja menunjukkan objek KLM. Okey, ini KLM, maksudnya ini objek. Okey, sekejap ya, cikgu guna pen lain. Sini objek. Ini lukisan berskala. Dilukis pada grid segi 4 sama. Okey, dua-dua pun samalah dia punya grid. Okey, nyatakan skala yang digunakan dalam bentuk 1/n. So pilihlah mana satu sisi yang anda nak. Katakan cukup pilih KL. So KL ini kita ada 3 kotak sini, 3 unit. Okey. Kemudian kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sini ada 9 unit. Jadi, skala saya akan ambil yang lukisan berskala 9/3. So, dapatlah 3/1. So, maksudnya skala saya akan jadi 3/1. Okey? So, kita tahu bahawa kita punya skala, dia mesti mula dengan 1/n kan? Jadi, kena ubah. Macam tadi cikgu buat, bahagi 3. So, ini pun bahagi 3. Maka dapat 1/1/3. Jadi, inilah jawapannya. Okey? Boleh cuba buat yang ini. Okey? Di mana ini sudah cikgu ajar tadilah. Okey, kita sambung lagi. Ada banyak contoh. Okey. Contoh ini lain dengan contoh yang depan. Lain apa yang lain? Kita lihat. Raja menunjukkan objek PQR. Ini PQR dan lukisan berskala P tanda Q tanda R tanda dilukis pada grid segi 4 sama yang berlainan saiz. Ini berlainan saiz. Nampak ini? Sini yang berlainan. Okay, so yang dua berlainan ni akan menyebabkan gambar yang anda lukis pun akan berlainan. So, dia anda tentukan skala yang digunakan. Kalau anda ada grid yang berlainan ni, okey, nak tentukan dia punya skala sangat senang. Nak tentukan skala dia, kita gunakan yang size grid. Okey, guna size grid, kita gunakan yang lukisan berskala size dia 2. Bahagi dengan yang size untuk objek ini adalah 1. Maka anda dapat 2/1. So, skala anda akan jadi 2/1. Maka boleh ubahlah 2/2, 1/2, maka dapat 1/1/2. Okey, dapatlah jawapan dia. 1/1/2. Gunakan yang size grid lebih cepat. Okey, berbanding dengan gunakan yang sisi dia. Okey, kerana ada sisi yang memang tak boleh kira kan. Kalau yang condong, sisi yang condong tak dapat kira kotak dia. Okey, contoh ini lagi. Raja menunjukkan objek KLMN dan lukisan berskala. Okey, K tanda L tanda M tanda N tanda. Yang dilukis pada grid segi 4 sama yang berlainan saiz. Sini ada lagi yang berlainan saiz. Okey, jadi apa yang perlu anda buat? Anda gunalah cara yang cikgu ajar tadi. Kita akan kirakan skala. Gunakan size grid sini. So, 0.5/1. Okey, maka you dapatlah 0.5/1 di sini. So, saya nakkan skala saya akan jadi apa? Saya akan jadi 0.5/1. Maka saya akan tulis apa? Saya akan tuliskan 0.5 bahagi 0.5. Kenapa? Kerana saya nak dapatkan apa? Saya nak dapatkan sini 1. 1/1.0.5. Ini boleh tekan kalkulator. Okey? Bila anda tekan kalkulator, anda akan dapat jawapan. Jawapan dia adalah 2. Okey? Dapatlah jawapan anda 1/2 skala. Okey? Kalau anda nak gunakan yang sisi dia, dia susah sikit. Bukan tak boleh, boleh. Tapi susah. Jadi kita guna cara yang senang sajalah. Okey, kita guna cara ini. Okey, yang paling senang. Okey, kita tengok lagi contoh 6.
Sebuah peta dilukis dengan skala 1 kepada, banyak ni, 300,000. Hitung jarak sebenar dalam km sebatang sungai yang panjangnya 3 cm pada peta tersebut. Okey, kita akan gunakan skala yang dia bagi. 1 kepada 300,000. Semua ini adalah cm. Ini adalah cm. Sini adalah cm. Okey. So, dia bagi ini adalah panjang sebatang sungai yang panjang 3 cm pada peta. Pada peta itu adalah lukisan berskala. Ini lukisan berskala. Anda nak cari jarak sebenar. Okay, so di atas sini adalah lukisan berskala. So 3 cm. Bagi dengan jarak sebenar. Okay. So, anda boleh dalap silang. So, jarak sebenar sama dengan 3 kali. Okay, 300,000. Dapatlah 900,000. Ini adalah cm. Okay. Apa yang dia nak anda buat? Dia nak anda tukarkan dia dalam km. So, anda kena tukarlah. So, nak cm, km kepada m kepada cm. So, ini darab 1000. Okay, ini darab dengan 100. Okay, tulis salah tempat. Okay, sini kali dengan 100. So, bila terbalik, maksudnya anda kena bahagilah. So, maksudnya yang 900 ni, okay, perlu bahagi dengan 100, kemudian bagi lagi 1000. Sudah lebih. Okey, bagi dengan 1000. Okey, maka anda boleh tekan kalkulator, you akan dapat sini adalah 9 km. Dapatlah jawapannya. Okey, itulah cara bagaimana kita nak kira dengan menggunakan ilmu lukisan berskala. Bahagi dengan panjang objek. Okay. So, itulah cara yang kita buat. Kita boleh lihat lagi contoh 7. Peta negeri Johor dilukis dengan skala 1 cm kepada 10 cm. So, sini 1 cm kepada 10 cm. Hitung jarak sebenar di antara kerang dengan air hitam jika jarak di atas peta ialah 2 cm. Ini senang. Kalau you tak mau kirakan skala pun tak apa. Sudah cakap 1 cm, dia akan jadi 10 cm. So, kalau you ada 2 cm, maksudnya 2 cm ini anda nak carikan apa? You akan ambil 2 kali dengan 10. Dapat 20 km. Dapatlah jawapan. Okay, ini adalah salah satu cara juga kalau you nak buat. Lebih senang lah. Okay, kalau you tak nak, you nak gunakan skala, okay, di mana kaedah nak gunakan skala, boleh guna seperti apa yang dia buat pun betul, tak ada masalah. Okay, so kalau nak gunakan skala, dia tuliskan 1 cm, ini adalah skala, per 10 km. Kena tuliskan baik-baik, sini cm, sini km. Sama dengan 2 cm per jarak sebenar, okay. Jarak sebenar adalah apa yang kita nak cari. Kita ambillah 2 cm, okay, sini 10 km. Ini 1 cm. Maka bila anda kirakan, you akan dapat 20 km juga. Boleh juga guna cara ini. Okay, tak salah. Okay, seterusnya. Contoh 8. Khairul melukis segi 4 sama dengan skala 1 kepada 1/3. Okay, jika panjang sebenar sisi segi 4 sama tersebut ialah 6 cm. Berapakah panjang sisi dalam cm lukisan berskala? So, ini adalah panjang sebenar. Maksudnya objek lah. Okay, panjang sebenar adalah objek. Okay, so apakah panjang dalam lukisan berskala anda? Okay, jadi anda boleh gunakan skala di sini. Okay, 1/1/3 sama dengan, okay, objek ini adalah 6. Lukisan berskala ini adalah kita tak tahu. So, panjang ataupun sisi lukisan berskala.
bahagi dengan panjang sebenar adalah 6. Okey. So anda boleh ambil yang 6 ini darabkan. So 6. Okey, darab silang. 6 sama dengan 1/3 kali dengan sisi lukisan berskala. Maka kita akan darabkan dia jadi 18 cm sama dengan sisi lukisan berskala. Maka kita dapatlah jawapan. Okey, jawapan dia panjang sisi adalah 18 cm. So inilah cara bagaimana kita nak kirakan dengan menggunakan konsep lukisan berskala. Itu saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih.